maka dia ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah ni banyak pula mazhab fiqh dengan mazhab akidah, ada banyak pula. Jadi ramai, saya faham soalan tu. Di Malaysia sekarang ni ramai orang menuduh Ikhwan Muslimin ni bukan ahli sunnah wal jamaah ke. Sebenarnya bukan. Saya tertarik dengan perbincangan Dr. Said Ramadan Al-Buti, walaupun pendirian dia tentang Syria saya tak setuju langsung. Tapi dalam bab siapakah ahli sunnah wal jamaah ni, dia tulis dalam As-Salafiyah Fatratun Zamaniyah, buku dia cukup bagus buku ni. Kesimpulannya ialah dia kata dan saya pun selepas saya mengkaji sedikit sebanyak bidang ni, saya yakin inilah yang kita katakan ahli sunnah wal jamaah. Orang yang memahami Quran, rujukan dia siapa dia? Al-Quran, sunnah. Ni dalam ni pun Dr. Yusuf Qaradawi bagi tahu ciri kedua, meletakkan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber tertinggi, tapi tak ikut lagi, dan memahami Quran dan sunnah tu berdasarkan bahasa Arab yang betul. Sebab apa? Sebab macam Syiah, dia guna Quran sunnah juga, tetapi dia tak faham Quran dan sunnah tu dengan bahasa Arab yang betul, maka dia jadi sesat. Contoh dia macam mana? Contoh macam ajaran batiniyah ke apa semua ni, mesti dia tak faham nas dengan bahasa Arab yang betul. Contoh yang paling basic, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Syiah kata dengan nama Ali dan Fatimah. Ar-Rahman dia tafsir dengan Ali. Mari mana Ar-Rahman ni Ali? Kita tak kata awak salah lagi. Cuba awak bawa mari syair Arab yang menunjukkan Ar-Rahman ni sebenarnya nama Ali. Tak ada. Maknanya awak tidak memahami Quran tu dengan bahasa Arab yang betul. Maka awak bahasa Arab ni syarat dia kena faham dengan bahasa Arab yang betul. Dalam bahasa terjemahan pun tak boleh. Kalau kita faham Al-Quran dengan bahasa terjemahan tak boleh. Kalau kita faham untuk nak diri kita, nak ingat ke neraka, nak tahu cerita umum tu tak apa. Tapi bila kita nak analisis sesuatu benda, kita tak boleh menganalisis ayat Quran tu berdasarkan bahasa Melayu. Sebab tu Kasim Ahmad ni sebenarnya dia tak ada authority untuk nak tolak hadis, lagi nak terima hadis pun tak boleh dia ni. Usahakan nak tolak, nak terima pun tak ada authority, sebab dia tak pandai bahasa Arab. Dia menganalisis hadis berdasarkan tulisan orientalis dalam bahasa Inggeris. Mana boleh? Kalau awak nak tahu tentang Islam dalam awak baca buku bahasa Inggeris, okeylah. Tapi awak nak sampai ke peringkat orang yang menganalisis, lepas tu buat teori, tak boleh. Kita kena faham dalam bahasa yang ditulis. Nampak tak? Jadi ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama, diikuti dengan sunnah, dan memahami keduanya dengan bahasa Arab yang betul. Kalau kita kata macam ni, sebab itulah mazhab Zahiri ataupun orang Wahabi apa semua tu, dia ahli sunnah wal jamaah lagi, termasuk ahli sunnah wal jamaah, cuma dia ekstrim. Orang tak ikut dia bid'ah, kafir. Tu salah dari sudut tu. Tapi metod pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak? Kita tidak menggunakan istilah ahli sunnah wal jamaah ni untuk menolak kumpulan-kumpulan yang tidak sehaluan dengan kita. Itu pendirian saya lah. Tapi bila kita kata dia ni ahli sunnah wal jamaah, tak semestinya kita setuju semua dengan pandangan dia. Itu perbincangan akademik, tak jadi masalah. Kita tak setuju dengan orang ni, orang tak setuju dengan kita, tak jadi masalah. Sebab Islam ni dia ada ruang persamaan, ruang perbezaan. Orang Islam ni dia bukan satu pattern je, gimana muka sama je, tak ada. Dia boleh berlainan orang Islam ni, tapi berlainan dalam perkara yang dibenarkan, bersatu dalam perkara yang tak dibenarkan berlainan. Faham tak? Nampak tak? Contohnya menghadap kiblat, oh tak boleh. Quran, ada Quran lain, oh tak boleh. Selain daripada qiraat 10 tu, tak boleh. Orang Iran tambah ni, oh tak boleh. Ni sawabit, benda yang tak boleh berubah, benda yang tak boleh berbeza. Tapi kalau berbeza dalam perkara yang dibenarkan, 1-2 hari ni saya sedang menyediakan sebuah buku, saya nak tulis
hukum hakam tentang semayang daripada takbir sampai salam. Bagaimana perbezaan ulama dalam pandangan. Angkat takbirnya berbagai-bagai. Kata amin saja pun ada kata amin terang, ada bismillah, ada kata bismillah ni kita baca Fatihah, kita belajar wajib kan. Ada ulama kata kalau kamu jadi imam tak wajib dah. Kena ikut kira bacaan kalau kamu jadi makmum tak wajib dah baca Fatihah. Pakai bacaan imam je, yang penting kamu dengar. Pandangan, tapi tidak kufur benda gitu. Macam mana? Yang tu yang kita kena belajar. Kita kena belajar sejauh mana Islam ni dia ada ruang fleksibel. Tapi kalau tuan tak belajar, lepas tu main terjah saja. Saya pandangan saya boleh ni dekat Islam, tak boleh benda gini. Tak boleh buat gitu. Tak boleh buat main orang panggil gedah gitu, tak boleh. Dia kena dengan ilmu baru. Jadi beruntunglah kalau orang tu belajar, dia ruang fleksibel dia besar. Orang tak belajar, dia kena amalkan apa yang dia tahu. Ya. Setakat tu sajalah saya rasa yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan. Lewat pula ni, boleh kan ni? Saya minta izin lah. Kalau siapa ada ni, bagaimana dengan orang yang mengaku Islam tapi bila diajak ke arah politik Islam menolak. Soalan ni memang soalan killer ni kira ni. Kadang-kadang secara umumnya saya tidak bagi hukuman yang kita kira jenis macam kayu api belah dua kelepung gitu, tak ada lah kan. Maknanya gini, secara umumnya orang Islam ni di Malaysia ni dia aliran yang membawa pemikiran yang sesat ni minoriti sebenarnya. Macam Kasih Ahmad, Sisters in Islam, Arkam, dia sebenarnya sikit. Yang majoritinya semua orang Islam di Malaysia ni dia nak kepada Islam yang betul. Cuma berkemungkinan ada banyak kemungkinan. Pertama, saya suka tengok pada kelemahan kita. Kadang-kadang approach kita salah. Kita pergi bercakap benda yang orang tak tahu. Contohnya, jom kita hukum hudud misalnya kata. Kawan tu terkejut, dia tak pernah dengar hukum hudud. Surau pun tak ada lagi. Jadi dia tolak tu sebab dia tak berkenan dengan kita. Bukan tak berkenan dengan Islam, dia tak faham. Contohnya lah. Oleh itu, bila bercakap tentang hukum hudud, politik Islam, saya rasa benda ni memerlukan kepada kefahaman. Kefahaman. Saya pernah pergi ceramah yang bila saya kata kena politik Islam ni, makmum jeling macam nak cabut mata. Marahnya ni, politik pembangkang lah, tak apa lah. Tapi saya selalu gosok-gosok terang basic Islam ni macam ni. Setelah setahun, kalau baju tu nak perah macam mana pun boleh perah lah. Awal-awal tu mari mana dia ni kan. Kadang-kadang kita tidak gunakan approach yang betul. Orang pun tolak kita punya idea tu. Bukan benci pada benda tu, benci pada kita. Contohnya pendakwah nak cakap lepas pun benda ada rekod, jadi balik masuk YouTube siang pula saya. Ada setengah jemaah tu kan, dia pergi ketuk pintu rumah orang nak suruh pergi semayang, tapi dia serebel, janggut sini separuh, sini separuh. Waktu bawa kayu sugi panjang. Orang kita tak biasa tengok benda tu. Waktu baju pula ala orang tak mana-mana mari. Dia nak ajak pergi semayang. Orang takut ke dia, bukan takut ke semayang. Orang takut ke pendakwah tu. Jadi pendakwah ni dia kena tengok diri kita dulu sebelum kita tengok orang lain. Maknanya kita baiki diri. Nabi ni dia perfect pun orang tolak lagi. Itu baru kata yang tolak tu keras kepala. Jadi banyak lagi sebenarnya ruang-ruang. Contohnya, bila orang susah, kita tak apa nak bantu. Tapi teori awak kena gini-gini. Mari nak ajar saja, tolong tak? Ni nak marah ni. Contoh lah kan. Sebab itulah masa saya belajar dulu, saya belajar di Morocco tahun 89. Gerakan Islam tak boleh berdakwah, tuan-tuan. Surau kalau saya berceramah macam saya ni, terak pernah ni tepi masjid ni. Tunggu Assalamualaikum je masuk terak lalu.
Masjid ditutup 10 minit selepas sembahyang, dibuka 10 minit sebelum sembahyang. Tu je. Ceramah haram. Tetapi ada je election, gerakan Islam menang dulu. Macam mana gerakan Islam dia bergerak? Persoalan dia. Tuan-tuan tahu tak macam mana? Salah satu teknik dia kan. Hari raya haji ni orang Arab dia tidak derma daging, dia derma kambing seekor. Sebab orang Arab ni sama ada dia sembelih seekor ataupun dia tak makan teruk. Orang-orang yang jenis ikhwan muslimin, yang jenis mu'tazin, dia nak derma macam mana? Dia pergi pikul kambing tu, pergi cari orang miskin, ketuk pintu rumah. Assalamualaikum, ada orang miskin tak rumah ni? Orang pun cerita, taman ni ada 3 orang miskin, dia kematian, pergi bagi rumah dia. Pergi bagi. Gerakan Islam tu dilihat sebagai pembantu orang. Pada waktu tu orang nak tolak dia tak boleh. Sebab apa? Aku susah, dia dulu sampai. Aku sakit, dia dulu mari ziarah aku. Patut aku nak kata dia jahat. Letaklah dalam TV muka dia wanted, aku kata salah. Kita kurang dari sudut tu. Kita banyak teori. Islam ni kena gini, Islam ni kena gini. Lepas tu kita duduk senekor di rumah. Di hospital contohnya, saya belajar di Morocco ni, ubat dia mahal tuan-tuan. Batuk dengan demam $100 confirm habis. Demam ubat mahal. Kalau kena penyakit yang jenis kanser apa semua ni, memang harga rumah di Malaysia adalah ubat dia. Orang kaya-kaya yang nak menderma ni, dia pergi tunggu kat mana tu? Yang jenis faham ni lah, yang jenis gerakan-gerakan Islam ni, dia tunggu kat kaunter hospital, kaunter bayar tu kan, dia tunggu, dia buat bunuh gitu. Tu adalah makcik ni banyak bil berapa anak, bil 2,000, alah nangis, tak boleh ambil ubat ni, tak boleh ambil. Dia curi dengar, makcik ni tak boleh bayar ni, keluar aku nak pergi tolong ni, semua dia pergi tolong, settle makcik bil ni, suruh dia bayar. Sebab apa? Kalau dia derma terang-terangan kena tangkap. Maknanya dalam situasi tu, gerakan Islam masih dilihat sebagai pembantu orang. Kalau kita boleh, patutlah hari ni jatuh je diktator Mubarak, naik gerakan Islam. Sebab orang nampak dah gerakan Islam tu adalah jadi itu bukan saya nak kata orang lain tak betul, nak kata kelemahan kita, saya lah terutamanya. Mungkin kita ni banyak teori-teori Islam ni kena gini, tapi dari sudut praktikal kita masih sekurang. Membantu, merendah diri, memberi tunjuk ajar, membimbing. Saya rasa macam tu. Jadi saya rasa saya minta maaf banyak kerana kelewatan yang agak ketara malam ni. Saya nak buat pengumuman sikit saja lagi, seminit, iaitu bermula pada bulan 7 ni saya akan mengadakan kelas selama 2 jam 1 minggu di Bandar Baru Bangi, 7 hari bulan, setiap hari Sabtu selama 4 minggu. Bagi mungkin ada tuan-tuan yang berminat dan berkelapangan, bolehlah 2 jam saja, sebab saya kira pukul 8 sampai pukul 10. Lepas tu boleh pergi jogging apa boleh lagi lah, beli ikan pasar pun sempat lagi. Kelas ilmu yang saya nak ajar ialah ilmu maqasid syariah, berdasarkan buku yang saya tulis. Tapi buku ni dalam bahasa Arab saya tulis, jadi saya akan terjemah mengikut kelas lah. Tapi guna bagi yang tak pandai bahasa Arab boleh, tak ada masalah, sebab kita akan bagi nota yang telah diterjemah semula ke bahasa Melayu kan? Tapi lebih kepada buku ni lah, insya-Allah. Ilmu maqasid syariah, insya-Allah. Saya rasa ramai orang yang nak belajar tapi kekangan terlepas ke bidang lain ke apa. Jadi saya sesuaikan benda tu untuk orang dewasa yang tak belajar agama. Kalau orang tu mufti dah, jangan pergi lah. Ustaz nak pergi boleh, saya akan jadikan dia tenaga pengajar. Dan ada sedikit yuran lah untuk cover run apa kelas apa semua tu. Setakat ni alhamdulillah sudah ada beberapa orang, dan saya tidak akan menerima terlalu ramai lah. Berapa orang pun kita akan mulakan kelas tu setiap hari setiap hari Sabtu pada bulan 7 pagi pukul 8 sampai pukul 10, 2 jam 1 minggu. Setakat itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hubungi saya bagi kelas ni, boleh hantar SMS ke telefon saya
019 277 3619. Kita pun tanya AJK masjid dia orang